hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dan padanya sudah mencukupi bagi sesiapa yang telah melihat nur hidayah dan telah mendapat petunjuk serta beramal pula dengan nur hidayah itu, dan dia telah cukup dengan sifat takwa menjadi insan saleh, dan Allah juga pemberi hidayat dan taufik dengan kurnianya. Maka jika anda berkata, sesungguhnya amat besar nilai sifat takwa ini dan amat agung kedudukannya, serta amat perlu kita mengetahuinya, maka sekarang tidak dapat tiada tuan mesti menghuraikannya kepada kami dengan terperinci. Jadi sebelum ini Imam Ghazali telah menyatakan tentang kelebihan-kelebihan takwa banyak sekali. Sekarang bila sudah kita fahami, bila kita sudah tahu dan faham tentang kelebihan-kelebihan takwa itu, persoalan sekarang, takwa itu pula tu apa benda sebenarnya? Macam orang nak jual barang juga, kau bawa kelebihan ni, okay, kau tanya, dah benda tu nak tahu, baru nak tahu. Orang kau bawa obat ni, nyakit ni boleh. Kemudian sekali kita nak tahu obat benda tu yang banyak sangat kelebihan dia tu. Jadi Imam Ghazali menggunakan sistem yang sama untuk menarik perhatian orang, memahami perkara yang penting tapi dilihat oleh sebahagian orang sebagai kurang penting. Takwa ni biasa sangat orang sebut sehingga dah menjadi lumrah perkataan tu. Lebih-lebih lagi menjadi rukun bagi khutbah, berwasiat dan berpesan supaya bertakwa. Bahkan persoalan takwa ni disebut di mana-mana. Jadi mungkin disebabkan kerana sudah biasa dengan istilah ni, kita anggap macam biasa tak. Tapi Imam Ghazali dia nak beritahu kepada kita perkara yang mungkin tak terlintas pada fikiran kita berkait dengan takwa ni. Disebabkan kerana kita dah jadi biasa doa dengan takwa ni, sehingga kita terlupa bahawa banyak rahsia lain di sebalik takwa tu. Jadi Imam Ghazali ni dalam persoalan ni, pertama sekali dia nak tarik perhatian orang dulu. Maka dinyatakanlah kelebihan-kelebihan takwa yang banyak. Bila kita dengar, perhati, molek, nampak. Sebelum ni kita dengar gitu je, takwa. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Apa sebenarnya takwa? Kita kadang-kadang jadi gelak gambar juga. Jadi Imam Ghazali nak terik semula kita. Nak terik semula kita sini. Lalu dinyatakan kelebihan yang banyak. Dengan ayat-ayat Al-Quran yang hampir menyeluruh menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan takwa ni. Tujuannya supaya akhir sekali kita akan tanya, apa sebenarnya takwa yang lebih sangat ni? Ini cara Imam Ghazali, manhaj Imam Al-Ghazali. Jawabnya, maka ketahuilah bahawasanya urusan takwa ini memang begitu perlu kepada penerangan yang jelas. Mula-mula sekali Imam Ghazali beritahu
soalan berkait takwa ini memang perlu kepada penjelasan. Sebelum ni kita rasa tak perlu. Sebab apa? Kita selalu sebut bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sekadar tu. Sehingga terlintas dalam fikiran kita, takwa itu makna takut kepada Allah. Atau pada dalam sikit, takwa tu buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Gitulah di mana-mana. Takwa buat suruh, tinggal larang. Jadi benda tu sudah terisi dalam fikiran kita sejak sekian lama, sehingga kita berasa tidak perlu pada huraian lagi dah. Tahu dah, takwa itu buat suruh, tinggal larang. Jadi inilah yang Imam Ghazali nak jelas balik. Pertama sekali kata Imam Ghazali, memang takwa ini perlu kepada penjelasan, perlu kepada huraian. Kerana memang benar takwa itu agung kedudukannya, serta wajib pula menuntutnya. Dan memang kita sangat perlu mengetahuinya, kata Imam Ghazali. Sebab apa kata Imam Ghazali? Perlu kepada penjelasan tentang takwa ini, kerana pertama sekali kedudukan takwa itu memang sangat mulia, sangat tinggi. Dan kita ni pula perlu tahu benda ni. Perlu tahu. Dan memang anda sedia maklum bahawa setiap perkara penting dan besar dalam usaha mencapainya memerlukan kepada tuntutan yang banyak. Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, sesuatu perkara yang bernilai, perkara hak mahal, perkara hak payah, hak besar yang dianggap besar, sudah tentu nak dapat benda tu perlu pada benda yang banyak, usaha yang gigih. Kita tak nampak buah tu, kerana kita faham hak cara fahaman mudah tadi lah. Takwa buat suruh, tinggal larang. Aku hari-hari dah gini, dia mari buah tu. Hari-hari benda ni kita buat hari-hari sama dah, sembahyang sama dah, puasa sama dah. Jadi bila suruh takwa, hak kita buat sama dah, tak lebih dari itu. Sekarang Imam Ghazali kata banyak benda yang mudah tahu tentang takwa ni. Jadi Imam Ghazali memberitahu kepada kita dulu bahawa pada dasarnya sesuatu yang penting ni, sesuatu yang tinggi nilainya, memang nak dapat benda ni tak mudah. Tak mudah nak dapat benda ni. Perlu kepada banyak perkara. Sebab tu kalau ada orang beri petua benda mahal, cara boleh tu mudah doa lalu. Oh ni kena fikir 10 kali ya. Benda mahal tapi nak boleh tu mudah doa lalu. Kena fikir bukan 10, 100 kali kena fikir. Kerana lumrahnya tak gitu. Benda hak payah, hak penting, hak besar ni memang kita perlu kepada perkara yang banyak untuk banyak perkara perlu untuk mendapatkannya. Itu lumrahnya gitu dah. Tapi kalau ada orang nega untung cepat tapi mudah je, jangan terima mudah-mudah. Jangan terima mudah-mudah sipir tu. Kena sedar tabi'inya. Benda hak penting ni, benda hak yang besar ni tak mudah dapat. Tapi kadang-kadang orang nak mempengaruhi kita, dia guna buah tu lah. Buah mudah ni. Tu besar tapi mudah. Memang benda tu benda hak orang nak. Orang nak. Apa dia tambah? Untung besar, mudah. Tapi tabi'i sesuatu perkara tak gitu. Tak gitu. Jadi orang yang ada kefahaman dan kesedaran dulu lagi dia boleh faham dah. Ni auta ni. Main buah auta. Tapi kalau kita tak ada kefahaman ni, kena. Dan yang kena tu memang kita kena. Sebab kita tak ada kefahaman tu lah tu.
berdaya. Jadi Imam Ghazali beritahu kaedah umum. Apa yang penting, sesuatu yang penting, yang bernilai, memang perlu kepada banyak perkara untuk mendapatkannya. Tidak semudah yang kita sangka. Kepenatan yang amat besar, hemah yang tinggi, perlu kepada tak boleh nak lagi, kita akan penat, kita akan letih nak mendapat benda tu. Perlukan tenaga, perlukan usaha, perlukan hemah, kemahuan yang tinggi nak dapat. Ini ciri sesuatu yang utama, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi nilai. Cirinya gini. Memang nak dapat benda tu, banyak perkara kita kena buat, kita kena habis tenaga, kita perlu semangat yang tinggi. Memang itu ciri nak dapat benda-benda yang penting, benda-benda yang bernilai tinggi. Dan kesungguhan yang amat sangat, perlu kepada kesungguhan. Baik, kalau begitu keadaannya, untuk memperolehi sesuatu yang mulia dan agung, mesti sanggup berkorban. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, kalau kita berhasrat nak mendapat sesuatu yang tinggi kedudukannya, yang mulia nilaiannya, maka tak dapat tidak, kita terpaksa berkorban. Berkorban ni maksudnya menghabiskan masa dan tenaga untuk memperolehinya. Tak boleh nak elok. Mencurah tenaga usaha dan menghadapi segala ujian pahit. Tepuh benda ni. Demikianlah pula. Kalau tadi Imam Ghazali ilmu, nak dapat sesuatu itu memang yang sesuatu yang bernilai, yang payah, memang tak mudah. Itu kaedah umum. Lalu barulah Imam Ghazali memfokuskan kepada perkara yang sebut, iaitu takwa ni gini juga. Oleh kerana kita sudah sebut sebelum ni, kata Imam Ghazali, takwa ni benda yang hebat, benda yang tinggi nilainya, benda yang mulia, tinggi kedudukannya, maka sudah tentu nak mendapatkannya tidaklah begitu mudah sangat. Berarti kita perlu kepada ciri-ciri tadi itu, perlu kepada usaha, perlu kepada kesungguhan, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada kemahuan. Yang ianya adalah satu sifat yang maha agung dan yang maha besar. Jadi seolahnya agak lari daripada persepsi kita selama ni. Yang kita anggap takwa ni agak mudah. Takwa buat suruh tinggal larang. Aku buat sama dah. Itu fikiran kita selama ni. Tapi Imam Ghazali nak khabar dah. Benda ni barang mahal, barang payah. Barang mahal, barang payah, barang bernilai. Dan sudah tentu nak dapat, tidak semudah yang kita sangka itu. Maka sudah tentu perjuangan kerana menuntutnya, melaksanakan haknya, dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkannya juga sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang maha besar dan suatu perkara yang maha agung. Oleh kerana benda itu benda yang mulia, tuntut kita ni, pencarian kita nak dapat benda tu juga dinilai sebagai satu benda yang mulia. Sesuatu yang mulia, usaha nak dapatkannya juga dianggap mulia. Sesuatu yang berharga, proses nak dapatkan juga memang benda yang berharga. Gitu kata Imam Ghazali. Kerana sesungguhnya kemuliaan yang diperolehi oleh seseorang mengikut sejauh mana yang menempuh kesusahan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kata Imam Ghazali, sesuatu kemuliaan tu yang diperolehi oleh seseorang tu, nak ukurnya kat mana? Ukurannya pada dasarnya atas
kepayahan untuk mendapatkannya. Mulia satu benda tu antara benda kita nak nilai kerana payah nak boleh. Sebab apa mah tu jadi mahal? Padahal bukan boleh makan macam nasi. Ada duduk lengan bukan kenyang. Bukan hilang dahaga. Tapi baru jadi mahal kekal ni. Padahal kalau tengok comel banyak benda lain lagi. Orang comel lagi, lawa-lawa lagi, tapi mah tu jadi mahal. Payah nak boleh. Selain daripada dia ada nilai-nilai tu bukan sekadar ada nilai comel, buat mabuk nilai lagi, tapi mudah boleh. Ia tidak semahal mah selain nilai comel, dia payah nak boleh. Antara nilai yang dia. Jadi Imam Ghazali kata, memberi kaedah umum kepada kita, sesuatu kemuliaan itu ukuran dia sejauh mana susahnya nak boleh benda tu. Jadi kalau ada orang beri petua muda ngaji sekejap jadi tok wali lalu, ni kena fikir 10 kali. Masuk mengaji jadi wali selalu. Jadi alim ulama selalu mengaji. Muka stage 2 kita jadi ulama besar selalu. Ni buah sakit lagi. Tidak semudah itu. Alim itu sesuatu yang mulia. Kewalian itu sesuatu yang lebih mulia. Dan tidak semudah itu nak jadi benda macam. Tapi usaha kita nak dapat tu satu kemuliaan. Boleh tak boleh cerita lain. Banyak sikit yang kita boleh tu cerita lain. Ia kata Imam Ghazali, kemuliaan tidak akan datang menggolek dengan percuma tanpa usaha gigih. Goleknya gini lah. Hak boleh itu, hak boleh secara mudah ni bukan tak ada langsung. Ada, tapi goleknya tak banyak. Orang pasang gitu. Orang hak jadi raja, kerana dia keturunan dia dah ada berapa orang. Dah antara 5-6 orang anak tu seorang je boleh jadi rajanya, waris daripada ayah dia. Tak lain, ada apa-apa. Tu bak raja ni. Takkan sampai 2-3 orang. Seorang tu. Jadi, hak boleh secara mudah ni tidak sebilangan. Itu hukum adat. Jadi bila sebut hukum adat ni, berarti ada kemungkinan benda ni tak jadi macam tu. Waliknya gitu. Maknanya gitu. Cuma bila sebut hukum adat ni, kita dari nak kiyah atas benda tu. Nak pakai buah tu. Nak buat macam muak pun nak jadi raja. Jadi nak pakai buah dia juga. Jadi buah tu tak jadi. Dari nak pakai sipir tu. Dan begitu juga dengan makanan. Sesungguhnya kelazatannya menurut bahan-bahan yang terkandung di dalam makanan itu. Sejajar dengan harga bayaran harganya. Jadi kata Imam Ghazali, demikian juga nilainya makanan. Yang sedap makanan, tidak sedap makanan. Antara faktor penentu sedap dan sedap makanan ni, nilai yang makanan ni, bahan-bahan dia lah. Orang buat kuih dengan bahan-bahan lain-lain selalu tu. Masak nasi dengan beras biasa dengan beras basmatinya lain selalu tu. Bahan dia lain. Jadi Imam Ghazali mendatangkan mukadimah ni nak beritahu bahawa takwa ni benda yang bernilai, yang payah, yang tinggi kedudukannya sudah tentu. Nak dapatnya bukan benda mudah. Dan menjadikan takwa itu bernilai, ada benda-benda yang bernilai dalam itu yang akan dijelaskan nanti oleh Imam Ghazali. InsyaAllah, sekiranya anda bersungguh-sungguh mahu menjadi orang yang bertakwa, Allah akan menyampaikan hasrat anda yang murni itu. Cuma Imam Ghazali kata, dia gini kan dah. Kita berat-berat
kena susu orang yang pula. Tak boleh biar mati setakat tu. Tak ada semangat orang. Ni alim ulama ni kena pandai juga. Dia kena beri buah berat-berat, dia kena beri buah longgar sikit. Kalau dalam tasawuf panggil khauf dan roja. Bagi yang berat-berat, apa tu kena imbang pula dengan roja harapan. Beri hak berat nimbang alik ni saja. Kena 5 kali nambah. Memang agama seperti itu. Ada khauf, ada roja. Ada bahagian yang membimbang menimbulkan ketakutan, ada bahagian yang menimbulkan harapan dan keinginan. Jadi mukadimah tadi Imam Ghazali beritahu bahawa takwa ni maha payah bernilai, dan benda yang bernilai ni payah nak dapat. Kita memikir kalau gitu setakat ni dah. Bila kita memikir gitu, tak lihat ke jauh dah ni. Payah. Tapi kan Imam Ghazali susuli dengan harapan, iaitu orang yang ada kemahuan untuk bertakwa, insya-Allah dia akan mencapainya. Dan renunglah kata Imam Ghazali, firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat 69 surah Al-Ankabut, yang bermaksud, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan agama kami, yang ni orang tepuh juga, ada kemahuan dia lalu juga bersungguh-sungguh sikit. Demi sesungguhnya akan kami tunjukkan mereka kepada jalan kami. Yakni Allah Ta'ala pasti akan tunjuk ke dia, akan beri laluan. Macam ada jaminan. Orang nak cuma tinggal nak sungguh ya sikit, kena tepuh dan ada kesungguhan sikit, lalu semacam ada jaminan, pasti kami akan tunjuk ke dia. Cuma tinggal lagi kena ada mukadimah tadi tu, kena tepuh dan kena sungguh sikit. Jaminannya pasti kami akan tunjukkan kepada dia. Jadi ini dari satu segi adalah merupakan harapan. Hak tadi kita bayang payah je, payah, susah, berat. Memang payah. Sekarang ada kelonggarannya. Orang berzikir ada jaminan akan ditunjukkan Allah. Hasratnya akan ditunaikan. Dan ia Tuhan yang maha pengasihani, yang dengan kekuasaannya memudahkan segala yang payah. Bagian harapan mereka ni. Bagian tengok benda tadi tu memang gelak gambar kita. Takwa ni benda yang paling bernilai, sudah tentu caranya itu payah. Dari segitu memang kita gelak gambar, tak nampak mana. Tapi Imam Ghazali beri Petua peringat pula ni, ada jaminan Allah, orang bersungguh sikit akan ditunjukkan. Yang kedua, Allah Ta'ala itu sendiri ada sifat pengasih, Rahman, Rahim. Hak payah pun boleh jadi. Inilah cara berjalan orang mukmin. Bahagian payah kena selang dengan bahagian mudah dia. Sebab tu guru-guru yang muktabar, dia ambil imbang benda-benda gini, imbang. Dia tengok kadang orang macam mana, situasi macam mana, imbang. Kalau orang tak pernah agama, mari kita kabur akan berat lalu, setakat tu ya, habis itu ya. Nak remah tak ada mana. Saya pernah jumpa orang pesen, akhir sekali dia mengambil sikap, tak guna dah aku taubat. Siapa gitu no? Punca kerana buah-buah pesen dia. Mu ni buat benda berat dah lalu dah, tak ada rapang dah mu ni. Saya pernah jumpa orang macam ni. Sehingga dia buat keputusan akan kekal gini dah. Dia beri gambaran apa yang dia buat selama ni tu tak boleh nak kambuh dah. Bunuh orang, bunuh dah. Merokok berapa kali dah. Dan hal-hal lain yang berat-berat ada belaka, cukup lekat. Cukup lekat ada belaka. Jadi kalau kita nak nilai sesuatu tu, atas seorang bunuh tu berat guna, bunuh hukuman dia. Seorang dah nak kampuh dah. Jadi bila orang beri gambar gitu ke dia, mu ni berat, tak ada rapang dah mu ni. Nak matikan, membuat tu dah bedang dah dia. Membuat benda pun dah nak kampuh dah. Kawan ni bila dengar gitu hari-hari, hak yang ada kemahuan sikit tu kampuh habis. Okey sekali tak
ndak guna dah aku. Baik aku kekal gini ya. Sebab tu nombor naik berbelah-belah ni. Topik masuk berjaga. Kes tu. Petua dia tu tak kena. Sama juga dengan orang yang bunuh 99 orang tu. Gitu juga. Ada tak peluang aku nak taubat? Tak ada. Tambah seorang lagi. Tu. Seorang. Cubalah. Tanya pula. Ada tak peluang aku nak? Pasti tak ada. Tapi petua begitu tak ada. Mu ni banyak bunuh orang. Berat ni. Berau je orang. Apa 99 orang. Ujung tu dia temu dengan si Arif. Orang yang hati. Orang yang hikmah. Mu ada peluang lagi. Tapi mu kena buat gini. Dan dia ikut. Hadis yang sahih. Mati tengah jalan. Kadang beki pun lagi. Baru nak ikut perintah daripada ulama alim tadi tu. Mungkin lagi dari tempat ni ke tempat lain. Kamu tak ada gangguan situ. Tempat kamu terlibat dengan kejahatan ni mungkin pindah. Mau lagi ke tempat lain yang kau insya-Allah selamat situ. Dan dia buat. Dia ada kemahuan. Mati tengah jalan. Dan nak kambuh ke lain-lain tu. Baru nak mula baru mati tengah jalan. Ada yang sahih. Ada yang sahih. Sehingga Allah Ta'ala nak beritahu nilai yang kemahuan, kesedaran. Nilai yang kesedaran dan kemahuan. Sehingga diberi gambar orang. Sehingga mati tengah jalan tu malaikat mari berbuk Nabi. Berbuk ni tamsil dalam gambar dah. Allah Ta'ala nak gambarkan nilai yang mahal, nilai yang tu. Andai kata kadang cemas-cemas gitu pun menang ni lagi. Nak gambar gitu. Bukan nak gambar macam cerita kata malaikat ni berebut lodoh. Ada orang yang baca pasal tu. Ini antara sebab dia tolak sebahagian hadis kan dia baca gitu. Dia rasa tak sambung. Malaikat memang berebut lodoh. Katung sungguh. Padahal spirit kepada hadis tu bukan nak kabur berebut tu. Nak kabur kadang cemas-cemas gitu. Menang dia. Nak kabur lillah yang dia ada tu. Tu nak kaburnya. Jadi kita baca kot tadi tu malaikat buat. Aku rasa tak sabar malaikat hadis ni tak tu ni. Dia baca bahasa tu. Ada juga takbir bahasa ni. Hadis-hadis Nabi ni gaya takbir dia tu macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Jadi malaikat Hazat nak ambil. Dia kata ni memang bagi aku orang ni. Atas dasar apa? Tak ada sikit kebaikan. Betul dah dia kata tu. Memang tak ada sikit kebaikan. Bukanlah hadis tengok. Betul tak dia kata ni? Tak ada sikit kebaikan dia. Memang patut bahagian dia lah. Tak ada sikit. Kalau ada boleh kat Fatimah. Tak ada sikit. Tapi yang malaikat rahmat ni kata ni bahagian aku. Sebab apa? Dari sudut tadi tengok dari segi amalan zahir. Memang tak ada sungguh. Tak ada sungguh nak timbang. Tapi hak yang kedua ni malaikat rahmat ni kata ni bahagian aku. Dia tengok dari segi mana? Dia datang dengan hati yang menghadap kepada Allah. Muqbilun biqalbihi. Hati sedang menghadap. Hati sedang bertawajuh. Nak pergi, nak betul, nak beki. Kemauan tu ada dalam hati dia. Jadi hak yang kedua ni tak tengok dari segi amalan zahir dia, tengok dari segi kerub hati, ada kemauan untuk beki, untuk sedar. Kedak tak kaya pergi. Dia pergi tu kerana dia ada kemauan tu. Jadi ni saja kambuh habis hak lain. Kambuh habis hak lain. Pendekatan seperti inilah yang dipakai oleh para ulama ahli tasawuf. Pendekatan seperti ini. Mereka nak mentawajjuhkan hati itu biar ada sedar untuk ingat kepada Allah. Ini pendekatan yang dipakai oleh ulama-ulama sufi seperti ini. Nak bina tu dulu sedar. Lepas tu bagi yang ni sikit, bagi yang ni pula, mula sekali nak timbulkan kesedaran. Adanya Allah bahawa kita akan mati. Jadi sama juga manhaj yang dipakai oleh Imam Ghazali sini. Mula
boleh cerita bab payah. Memang dah berat, tak mudah. Dia pergi pelonggar pula ni. Jaminan Allah, Allah pula Maha Pemurah. Bab payah boleh jadi mudah. Jadi bila tengok dua ni, ada harapan. Boleh cuba-cuba. Boleh tepuh. Maka dengarlah dan ingatlah serta fahamlah sungguh-sungguh tentang keterangan sifat takwa ini sehingga anda benar-benar mengetahuinya. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, fahamilah baik-baik tentang takwa ini, mudah-mudahan kita ditahu. Kemudian anda bersedialah menyingsing lengan untuk melaksanakannya. Setelah itu kata Imam Ghazali, bila faham oleh tentang hakikat takwa ni, tempuhlah dia. Sisi lengan ni barat kau macam orang nak buat satu perkara kau, sisi lengan nak buat satu benda, nak mula nak bergerak melakukan sesuatu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ada 3 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali. Pertama sekali perlu faham perkara itu. Yang kedua, mulai tempuhi. Yang ketiga, jangan lupa mohonlah pertolongan Allah. Fahami itu ilmu, tempuhi itu sebahagian dari mana tasawuf, mula melaksanakannya. Yang ketiga, intibati tasawuf, mohonlah, letakkan pergantungan hatimu kepada Allah. Hak payah jadi mudah. Hak payah akan jadi mudah. Dalam kitab Hikam, Syekh Natak Kababutua ni, tak akan jadi mudah sesuatu yang kau tuntut dia dengan kedekat dirimu sendiri. Tak akan mudah itu. Betul dia. Benda yang mau cari dengan kedekat sendiri tak akan mudah itu. Tapi tak akan payah sesuatu yang kau tuntut dengan kudrat Allah, yakni dengan mengharap, bergantung, mohon pertolongan Allah, benda itu akan jadi mudah. Betul dia. Maknanya tasawuf khabar kita. Jadi seolahnya nak beritahu kita bila menghadapi satu perkara ni, hati itu biar bulat dengan Allah Ta'ala, biar betul bergantungan dengan Allah, harapan kita tu biar betul, sedar diri kita tu biar betul bahawa aku ni tak ada apa-apa, lemah, manusia yang sangat lemah, manusia tidak memiliki apa-apa. Lalu aku mengharapnya kepada Allah, biar timbul buah tu. Jadi insya-Allah benda payah tu akan dipermudahkan Allah. Tapi kalau kita tepuh satu perkara atas dengan rasa kealiman kita, kepandaian kita, kepakaran kita, ia berhona banyak perkara. Ia romek sikit kat situ. Sehingga anda dapat mengamalkan dengan apa yang anda ketahui, sehingga kita dapat buatlah. Maka sesungguhnya urusan ibadat kesemuanya terletak pada sifat takwa itu. Itu dia. Kata Imam Ghazali, keseluruhan ibadat semuanya itu terletak pada sifat takwa. Ibarat kau ibadat semua ni, intipati dari ibadat semua itu adalah takwa. Itu dia. Dan Allah juga memberi taufik dan hidayat dengan limpah kurnianya. Baik, maka kami berkata, semoga Allah berkati agama anda dan ia menambahkan keyakinan anda. Ni doa Imam Ghazali kepada kita semua, supaya kita ni Allah Ta'ala beri berkat dan Allah Ta'ala tambah keyakinan kita. Tak ada benda lain dah yang lebih berharga daripada berkat dan juga yakin. Berkat ni, sebab tu orang dulu kalau dia minta benda, dia minta berkat, dia dah minta banyak, tapi dia minta berkat. Berkat ni boleh jadi banyak, boleh jadi sikit, tapi kita ni tak nampak nilai tu, nilai berkat. Imam Ghazali doa kita ni, mudah-mudahan Allah memberkati agama, bukan saya agama, bahkan perkara lain lagi, dan keyakinan. Dua perkara penting supaya diberi keyakinan, diberi keberkatan. Rupanya dua perkara ini penting.
nak kau bawa berkat tu. Kalau kita hari ni minta suruh boleh saja atau banyak saja, kita lupa nilai berkat. Kadang-kadang bila boleh atau boleh banyak, kadang-kadang tak sedar, jadi kau nyakit banyak ada juga. Sebab berkat itu tak ada berkat. Sebab tu mudah-mudahan kita ni kalau kita mohon apa-apa, mohonlah keberkatannya sekali. Banyak-banyaklah kita rasa masing-masing. Ya Allah, kalau perbanyakkanlah ni dan berkatkanlah. Jangan lupa supaya dia berkat. Sebab apa? Nilainya berada pada berkat, bukan kuantiti. Berkatnya. Kalau boleh banyak dari nak tidur malam, buat apa dia? Boleh banyak orang main, tapi duk main jaga duduk tak? Duk tidur malam kita. Duk pakai gawa macam gini. Nak jadi kakak. Boleh banyak tapi tak berkat. Kita jadi serabut, kita jadi penimpala, kita jadi tak tertuara. Berkat. Berkat tu kasratul khair, banyak kebaikan. Sama ada benda tu banyak ke, benda tu sikit ke, tapi banyak kebaikan. Nilai dia banyak, cukup. Sama juga kita minta rezeki. Kita minta dengan Allah Ta'ala tu rezeki yang macam mana? Rezeki yang mencukupi. Dan itulah yang pernah didoa oleh Nabi. Ini selingan sikit tadi nak beritahu. Yang mencukupi. Mencukupi ni akan keperluan lah. Dia cukup. Dan cukup ni tak menentu. Ada orang perlu banyak, maka banyaklah yang akan mencukupkan dia. Ada orang bersikit-sikit lah yang mencukupkan dia. Yang penting cukup. Kalau tak cukup, kita perlu sikit, boleh tak padang kita nak lagi, berat juga. Perlu banyak tapi tak memenuhi, sakit juga. Mencukupi. Dalam hadis disebut wa khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki yang mencukupi. Dan Nabi pernah berdoa, wahai Tuhan, berikanlah rezeki keluarga Muhammad ni kifafan, rezeki yang mencukupi. Cukup padang. Banyak cara banyak, sikit cara sikit, tapi cukup. Nilaiannya adalah cukup. Jadi nak kabarnya pedoman. Kadang-kadang kita tak sedar kita minta tadi lah. Kadang kita minta banyak, minta sikit. Ada orang minta sikit, tak cukup, ia marah pula. Ada orang minta banyak, bila boleh banyak, ia penimpala pula. Macam-macam. Minta apa juga pun, biarlah mencukupi. Banyak ke banyaklah, sikit pun sikit lah, tapi mencukupi. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, pertama-tama kalinya, menurut kata para guru kami rahimahumullah, bahawa takwa itu ialah membersihkan hati dari dosa yang belum pernah dahulunya dilakukan oleh anda seumpamanya. Jadi Imam Ghazali menukilkan kalam guru-guru beliau, bahawa takwa itu pertama sekali membersihkan hati. Jadi berdasarkan pendapat pertama ni, takwa itu hal dalaman manusia, bersihkan hati. Dari apa? Daripada dosa-dosa yang belum pernah kita lakukan. Kalau kita lakukan dah tu, taubat namanya. Kalau tak ada lagi tu, kita bersih dah, buang dah, jangan ada kemahuan nak melakukannya. Itu takwa. Yang sudah ada, itu pembersihannya taubat. Ini hak tak ada lagi ni, kita cabut, jangan sampai ada kemahuan itu. Itulah hakikat takwa. Jadi kalau kita baca buah ni suti, kalau kita faham selama ni, lain sikit lah. Kita selama ni buat suruh, tinggal larang. Sekalipun dalam hati tu penuh kemahuan yang bukan-bukan. Buat. Dalam ibadah kita, mahu disanjung, mahu puji, mahu itu, mahu ini, macam-macam, penuh. Ibadah terlaksana. Berdasarkan tarikh ini, tidak ada takwa kita dalam ibadah itu. Tidak ada. Jadi mazhab yang beritahu betul. Tapi ini salah satu pendapat. Nanti Ghazali akan terangkan lagi. Sebenarnya melaksanakan perintah itu juga sebahagian daripada takwa. Cuma ini salah satu pendapat.
Bahawa takwa itu adalah membersihkan hati dari kemahuan melakukan kesalahan. Sehingga takwa itu menghasilkan bagi anda kekuatan azam untuk meninggalkan perlakuan-perlakuan dosa yang merupakan pemelihara yang menghalang di antara anda dan di antara perbuatan-perbuatan maksiat itu. Jadi bila kita berjaya membersihkan hati daripada dosa-dosa ni, kemahuan melakukan dosa ni, sehingga kita ada kekuatan azam untuk meninggalkan. Sebab bila kemahuan tu ada, payah. Kemahuan untuk melakukan kejahatan tu timbul dalam hati, payah. Ni barat kau benda ni duduk dalam enjin. Kena ambil buang, tok lu, barulah enjin tu jalan. Ni menduduk dalam enjin tu. Payah. Jadi enjin nak beroperasi pun payah. Sebab tu perlu dibuang. Dah nak buang hak dalam tu pun ni. Nak buang hak dalam. Maka itulah ahli tasawuf beri kunci besar. Kunci besar itu zikir. Ini adalah perlu yang dikatakan oleh ulama ahli tasawuf berpandukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dan begitulah juga yang telah dikatakan oleh guru kami Abu Bakar Ar-Warraq rahimahullah. Berarti kesimpulannya atas pendapat pertama yang disebut oleh Imam Ghazali, bahawa takwa itu membersihkan hati daripada kemahuan melakukan kejahatan, supaya tidak ada khawatir lintasan nak melakukan keburukan itu biar cabut dari dalam hati, sehingga hati itu dipenuhi dengan rasa membesarkan Allah dan keinginan untuk beribadah berbakti kepada Allah. Itu kunci takwa atas satu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. Baik, bahawa asal lafaz takwa dalam bahasa Arab ialah waqa dengan waw, iaitu masdar wiqayah. Ini Imam Ghazali nak membahaskan tentang asal perkataan takwa tu. Mari mana takwa ni? Ni ke bahasa Arab. Kita tak perlu tahu benda-benda gini. Sebab tu saya kata dulu, kitab Minhajul Abidin ini bukan ditulis oleh Imam Ghazali untuk orang bertaraf fardu ain, bukan. Tapi isi dalam tu boleh dimanfaatkan oleh orang yang bertaraf fardu ain. Gitu. Ulasan-ulasan tentang asal kata takwa ni tak perlu orang ramai tahu. Tak perlu orang ramai tahu. Tapi Imam Ghazali sebut. Sebab apa? Kitab ni memang bukan tuju untuk orang ramai, tapi bahan-bahan dalam tu boleh dipakai oleh orang ramai. Sama juga kitab Ihya. Dia sebut kitab Ihya, orang kata ni kitab tinggi. Padahal dalam tu bab akidah untuk orang awam berlambung, bab fiqh untuk orang awam berlambung. Bahagian hak tinggi itu adalah bahagian hak tinggi itu, tapi bahagian yang diperlukan oleh orang ramai ni berlampuk dalam Ihya Ulumuddin. Jadi sebab tu kita dah nak jadi kitab sebagai ukuran, tengok bahan dia, nak tengok cara mengulas ni bagaimana. Itu dia nak beritahu. Sebab kadang-kadang kita bimbang, orang kita ni kadang-kadang mari, kita yang bukan kitab kita ni tinggi dah lalu dah berlampuk hak yang diperlukan oleh orang ramai, bab akidah, bab fiqh dan macam-macam. Itu nak beritahu gitu supaya kita tak salah keliru. Maksud kalau ada orang ngajar kita ni, gilah dengar sekalipun kita ni taraf orang awam lagi. Sebab apa? Berlambuk dalam tu benda yang boleh dimanfaatkan oleh orang awam. Itu benda. Oleh kerana sudah masuk waktu Isya, berarti saya akan dulu dan insyaAllah akan bersambung uraian ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.